Just show her a little. Pada abad ke-19, Perancis telah meluaskan kuasa imperialisme mereka ke kawasan Kemboja dan Laos. Dasar penjajahan Perancis ke atas negara-negara ini didorong oleh perasaan keagungan kebudayaan mereka, yang mana membawa kepada peluasan kuasa ke atas politik dan sosial di Laos dan Kemboja pada abad ke-19. Di Kemboja, Perancis tidak menghadapi banyak kekangan apabila Raja Norodom menerima perlindungan yang ditawarkan oleh pihak Perancis untuk menghalang kuasa Siam ke atas Kemboja. Tindakan baginda menerima tawaran tersebut bukan kerana seorang anti-Siam, namun untuk membebaskan negaranya dari ancaman Siam dan Vietnam. Baginda tidak ingin meletakkan negaranya di bawah naungan Perancis, namun baginda sedar kedudukannya hanyalah sebagai boneka kerana pentadbiran Kemboja berada di bawah Perancis sejak tahun 1863. Sebelum penguasaan Perancis, Laos berada di bawah naungan Siam tetapi terpaksa dilepaskan apabila negara-negara berhampirannya berada dalam penguasaan Barat. Pihak Perancis telah menggunakan kekuatan tentera laut pada Julai 1893 untuk memaksa Siam melepaskan Laos sehingga termenterainya perjanjian pada 7 Oktober 1902 dan 13 Februari 1904 antara Perancis dan Siam. Perjanjian ini secara tidak langsung telah membebaskan Laos dari penguasaan Siam selama 40 tahun. Raja Auchar mangkat pada 15 Disember 1895 dan pemerintahannya diteruskan oleh puteranya iaitu Zakari sejak 1894. Pada tahun 1895, Zakari menerima pengesahan kuasa daripada pihak Perancis melalui wakil-wakil Pavi dan menandatangani satu perjanjian dengan pihak Perancis pada 3 Disember 1895. Ini menunjukkan Perancis telah berjaya untuk menguasai Laos pada tahun 1895. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan politik akibat daripada peluasan kuasa barat iaitu Perancis ke atas Laos dan Kampuchea. Kesan pertama ialah kestabilan politik. Kesan ini dapat dinilai melalui aspek penaklukan Perancis ke atas kedua-dua negara ini di mana negara Laos telah ditakluk melalui peperangan dan Kampuchea pula telah ditakluk dengan adanya galakan pemerintah tempatan. Dalam hal ini, penaklukan melalui peperangan di Laos tidak menjejaskan kestabilan politik di Laos kerana peperangan ini hanya melibatkan Siam dan Perancis yang tercetus disebabkan oleh Jeneral Indochina telah menghantar konsul Perancis ke Bangkok yang bernama Auguste Pavie bagi tujuan membebaskan Laos daripada cengkaman Siam dan menjadikan Laos sebagai wilayah naungan Perancis. Hal ini menambahkan lagi kemarahan Siam apabila mengetahui tentang tipu muslihat Perancis yang hanya ingin menjadikan Laos sebagai wilayah naungannya hanya semata-mata untuk mendapatkan bayaran ufti daripada Laos. Keengganan Siam ini telah mendapat tindak balas daripada Perancis hingga tercetusnya peperangan antara kedua-dua belah pihak. Akibatnya, tercetuslah satu peperangan antara Perancis dengan Siam yang dikenali sebagai Perang Franco-Siam 1893. Namun begitu, keadaan politik Laos masih lagi stabil. Manakala, bagi negara Kampuchea pula, penaklukan Perancis dilihat telah menjejaskan kestabilan politik di Kampuchea walaupun pada asasnya, penaklukan Perancis berlaku disebabkan adanya galakan oleh pemerintah tempatan. Buktinya, semasa pemerintah Raja Anduong di mana beliau telah menyambut kedatangan padri Perancis untuk mendapatkan bantuan daripada seorang padri Perancis bagi membebaskan Kampuchea daripada ancaman Bangkok. Keadaan politik yang agak huru-hara ditambahkan lagi dengan isu perebutan tahta setelah kematian Anduong serta pemberontakan Suharto turut memberi peluang keemasan kepada Perancis untuk campur tangan dalam hal ehwal politik Kampuchea hingga Perancis telah berpeluang menempatkan residen dan pasukan tenteranya
di Phnom Penh atas alasan untuk memelihara keselamatan padrinya. Dengan ini, jelaslah bahawa permasalahan perebutan takhta dan penempatan residen serta angkatan tentera oleh Perancis telah membuka ruang kepada Perancis untuk campur tangan dalam hal ehwal politik negara mereka hingga menjejaskan kestabilan politik Kampuchea pada ketika itu. Laos pada awalnya berada di bawah naungan kerajaan Siam. Akibat ancaman Perancis mahu menutup Sungai Chao Phraya dan Teluk Siam, Siam terpaksa menyerahkan Laos kepada Perancis. Oleh itu, kuasa ke atas Laos telah berpindah dari kerajaan Siam kepada Perancis. Di Kampuchea pula, terdapat dua kuasa besar yang berkuasa atas Kampuchea iaitu Siam dan Vietnam. Hal ini telah mendorong Perancis untuk campur tangan ke atas persaingan kedua-dua kuasa besar tersebut. Pada tahun 1863, Perancis telah membuat perjanjian perlindungan politik dengan Raja Norodom. Akan tetapi, tanpa pengetahuan Raja Norodom, Perancis sebenarnya telah membuat perjanjian dengan Siam. Hasil daripada campur tangan tersebut, dua perjanjian telah dimeterai dan kedua-duanya adalah tentang pengiktirafan naungan Perancis terhadap Kampuchea. Misalnya, perjanjian Saigon antara Perancis dengan Vietnam dan perjanjian antara Siam dengan Perancis pada tahun 1867. Setelah Perancis berjaya menakluk Laos dan Kampuchea, secara tidak langsung kuasa raja di Laos dan Kampuchea adalah terhad. Hal ini kerana Perancis telah mewujudkan satu jawatan iaitu residen untuk membantu pemerintah Laos dan Kampuchea memerintah wilayah mereka. Kewujudan residen tersebut telah menjadikan pemerintah Laos dan Kampuchea seperti boneka, dan hal ini dapat dilihat melalui Kampuchea di mana Raja Norodom tidak lagi dirujuk untuk membuat sebarang keputusan berkaitan pentadbiran. Bagi pentadbiran di Laos, Perancis telah membahagikan Laos kepada 3 wilayah utama iaitu Vientiane, Sieng Kuong dan Champasak. Selain itu, pemerintahan beraja dikekalkan di Luang Prabang dan hanya dijadikan sebagai simbolik keagamaan. Residen merupakan pegawai tertinggi dalam pentadbiran Laos, diikuti dengan pegawai Vietnam yang menyandang jawatan peringkat atasan dan golongan elit Laos pula menyandang jawatan peringkat rendah. Kawasan Chao Muong pada asalnya ialah Taseng dan Ban telah dikelompokkan di bawah kuasa Muang. Selain itu, Perancis juga menggunakan kaedah divide and rule serta sistem cross-racial administration dalam pentadbiran mereka. Kaedah tersebut telah menyebabkan masyarakat pelbagai etnik di Laos menentang antara satu sama lain. Bagi pentadbiran Kampuchea pula, sistem pemerintahan Kampuchea sebelum campur tangan Perancis ialah sistem beraja feudal. Akibat takut akan kedudukan sebagai seorang raja tergugat, Raja Norodom bersepakat dengan Perancis untuk mengatasi masalahnya dengan syarat mewujudkan satu jawatan baharu yang disandang oleh orang Perancis iaitu residen. Setelah Perancis berjaya menaungi Kampuchea, Raja Norodom secara rasminya berperanan hanya sebagai simbolik kenegaraan dan keagamaan. Pentadbiran Kampuchea seterusnya dikawal oleh penasihat yang bersikap pro-Perancis. Akibat tidak puas hati yang hadir dalam diri Raja Norodom, Baginda mula memberontak dan pemberontakan beliau telah menyebabkan satu majlis yang terdiri daripada 5 menteri utama Kampuchea diwujudkan dan segala keputusan majlis tersebut perlu mendapatkan kelulusan daripada Baginda. Baiklah, seterusnya ialah kesan sosial. Kedatangan kuasa barat Perancis di negara Laos dan Kemboja telah menyebabkan sistem sosial yang diamalkan oleh masyarakat di negara itu berlaku perubahan. Kedua-dua negara ini memiliki sistem pentadbiran dan perundangan yang berbeza sebelum kedatangan Perancis. Contohnya, masyarakat Laos yang menganut agama Buddha kebanyakannya menerima pengaruh dari Siam dalam menggunakan bahasa Siam dalam penulisan manuskrip dan bahasa pertuturan harian. Namun, pendudukan Perancis ke atas Laos dan Kemboja sejak awal abad 19 banyak membawa perubahan dalam sistem pentadbiran sosial di kedua-dua negara ini, terutama melalui aspek keagamaan, masyarakat serta aspek pendidikan.
Pendudukan Perancis di Laos dan Kemboja telah membawa bersama budaya dan agama yang baru. Membalik Barat yang berada di Asia Tenggara khususnya telah menyebarkan ajaran agama Kristian yang mana pada awalnya kawasan itu mengamalkan kepercayaan pengaruh agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama Kristian ini membawa perubahan mendalam dalam kepercayaan dan amalan agama tradisional yang turut mencipta perpecahan dalam komuniti. Peranan Sungai Mekong sebagai jalan perhubungan utama dan menjadi tumpuan masyarakat setempat juga telah membantu penyebaran agama ini dengan cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengiktirafan kepercayaan Katolik Protestan yang telah menjadi antara mazhab utama di bahagian utara Laos pada awal abad ke-20. Seterusnya ialah aspek masyarakat. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sebuah komuniti yang tinggal secara bersama-sama di dalam sebuah kawasan yang tertentu. Secara umumnya, struktur sosial masyarakat terbahagi kepada dua peringkat, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Secara amnya, pentadbiran kolonial Perancis tidak mengubah kehidupan sosial masyarakat Kemboja, sama ada golongan elit maupun penduduk kawasan di luar bandar. Namun, perlembagaan baru pada 11 Julai 1897 telah memperlihatkan pengembalian hak istimewa raja dan bidang kehakiman. Namun ia sebenarnya hanya meletakkan raja sebagai boneka untuk mengaburi tindakan Perancis yang masih melakukan pentadbiran secara langsung ke atas kerajaan itu. Sistem perhambaan juga turut dihapuskan untuk menunjukkan bahawa rakyat mampu hidup tanpa bergantung kepada mana-mana individu termasuk raja. Hal ini bertujuan untuk mengekang pemodenan dan mengurangkan ancaman terhadap pemerintahan Perancis. Nakala di Laos pula, kesan kedatangan Perancis telah dapat mengurangkan masalah kekurangan penduduk di Laos yang disebabkan oleh ancaman Siam yang telah bertindak menghalau dan membakar pertempatan masyarakat disebabkan masalah yang berlaku pada pentadbiran yang lama. Bancian penduduk yang telah dilakukan pada tahun 1936 telah menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dengan mencapai angka sehingga 1 juta orang berbanding 900,000 pada 3 tahun sebelumnya. Kesan sosial pelausan Kosova Barat di Laos dan Kampuchea juga dapat dilihat dari segi sistem pendidikan. Di Laos, sistem pendidikan masih dalam perkembangan yang lembap walaupun selepas kedatangan Perancis. Buktinya, pada tahun 1937, terdapat hanya 440 buah sekolah di Laos yang mana penduduknya adalah seramai 12,351 orang. Daripada jumlah ini, hanya terdapat 49 orang Perancis dan selebihnya adalah daripada golongan Indochina. Hal ini menunjukkan sistem pendidikan di Laos tidak hanya menempatkan masyarakat tempatan sahaja, malah turut melibatkan negara Indochina yang lain iaitu Kampuchea dan Vietnam. Terdapat satu sahaja sekolah menengah di negara tersebut iaitu College Pavi di Vientiane. Secara keseluruhan, pihak Perancis hanya membangunkan sistem pendidikan di negara Indochina atas kepentingan yang tertentu sahaja iaitu bagi memastikan bahawa pentadbiran yang dilakukan ke atas jajahan takluknya berjalan dengan lancar. Manakala pendidikan yang disediakan di Kampuchea pula hanyalah untuk memberikan kepentingan kepada Perancis sahaja, iaitu terdapat sebuah kolej di Protectorate yang ditubuhkan pada April 1893 di mana penubuhan kolej ini bertujuan memberikan asas pendidikan kepada pentadbiran tempatan. Selepas itu, sebuah sekolah Perancis telah diwujudkan sejak tahun 1937 di Phnom Penh bagi pelajar di kalangan kanak-kanak yang mana golongan ini terdiri daripada elit Khmer. Ini menunjukkan sistem pendidikan sekular tidak diwujudkan di Kampuchea menyebabkan ramai rakyat Kampuchea mengalami masalah buta huruf. Sistem pendidikan pagoda dikekalkan dengan dominasi golongan Sami yang berfokuskan kepada agama Buddha. Sekolah pagoda ini hanya mengajarkan tentang penyalinan dan penghafalan teks Buddha Pali. Wanita pula dinafikan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan. Perancis juga cuba memperkenalkan sistem pendidikan moden dengan penggunaan tulisan Rumi namun ditentang oleh golongan Sami Buddha. Ini jelas menunjukkan bahawa Perancis tidak terlalu mencampuri urusan pendidikan bagi mengelakkan penentangan daripada rakyat. Good evening everyone, my part is conclusion. Overall, the expansion of Western power laws and Kampuchea certainly has an impact on the local population either. From the point of view positive or negative, this is said to be so because before the 19th century laws and Kampuchea has different administrative and government characteristics each other. However, after the implementation of the power expansion policy by French, Laos and Kampuchea were merged with Vienna and with the name Indonesia. After that, the administration of the three countries began. This is under the auspices of French, where the king no longer has absolute power and the king only as a symbol of national sovereignty. Only as a result, the administration of the three countries this began to be adapted by French depending on French own interests, such as the
the education system where SECs. Secondly, was established in laws and secular education was not introduced in Kampuchea because the French was worried about it will strengthen therefore that the extension of power the French in laws and Kampuchea certainly had its effect on the population local established in the social politic of those two countries. That's all. Thank you.